Salam sejahtera. Hari ini kecoh tentang usul SOSMA yang tidak lulus di Parlimen semalam. Ada yang mentafsirnya sebagai undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Ada juga yang berkata ini bermaknanya MOU yang telah ditandatangani di antara kerajaan dan pembangkang dengan automatik terbatal. Oleh kerana pembangkang melanggar syarat-syarat MOU dengan tidak menyokong usul SOSMA tersebut. Ramailah cuba memberi gambaran yang ini menunjukkan Parlimen perlu dibubar dan pilihan raya umum yang ke-15 perlu diadakan serta-merta kerana Ismail Sabri Yaakob tidak lagi mempunyai sokongan majoriti di Parlimen. He has lost his majority in Parliament. Parliament must be dissolved and pilihan raya umum tergempar perlu diadakan dalam 1, 2 bulan, 3 bulan akan datang. Itu yang dibincang hari ini. Saya tak mau bincang itu sebab ramai dah bincang dalam social media, dalam berita, dalam Parlimen sendiri pun. Ramai ahli Parlimen bangun dan berucap dan menyentuh isu kegagalan meluluskan usul SOSMA semalam. What is more important is macam mana dia boleh berlaku. Saya tak kisah tentang implikasi atau interpretasi yang usul ni membawa. Biar dia orang bincang isu tu dan come to an agreement as to the implications and interpretation of the failure to pass the SOSMA bill yesterday. Macam mana ianya boleh berlaku? Dan adakah ianya berlaku dengan secara kebetulan ataupun it was engineered? Maknanya ada konspirasi atau komplot untuk mengguna usul ni sebagai leverage, sebagai isu untuk nak menjatuhkan Perdana Menteri dan supaya pilihan raya umum tergempar boleh diadakan. Terlebih dahulu, pada masa-masa yang lepas, kita ambillah dari zaman Mahathir dulu misalnya. Dia punya Backbenchers Club Chairman, BBC Chairman ialah Syahidan Kasim. Dan sebelum satu usul ataupun rang undang-undang dibentang di Parlimen yang agak sensitif dan kemungkinan akan ditentang bukan saja oleh pembangkang, ahli Parlimen pembangkang, tapi kemungkinan sebahagian dari ahli Parlimen kerajaan juga akan menentang rang undang-undang ataupun usul tersebut. Maka kerja Syahidan sebagai pengerusi BBC ialah untuk kontak semua ahli Parlimen, terutama sekali ahli Parlimen kerajaan dan explain, menerang kepada mereka tentang usul ni dan sebab apa perlunya diluluskan, dibentang dan diluluskan dan menentukan yang ahli Parlimen terlebih dahulu bukan saja faham tentang usul ini atau rang undang-undang ini tapi akan menyokongnya. Barulah ianya dibentang di Parlimen dan boleh dijaminlah almost guarantee yang ianya akan lulus dan akan mendapat sokongan majoriti. Dan mungkin juga dari beberapa pembangkang akan menyokongnya kalau Syahidan ni dengan bijaksana melobi beberapa ahli pembangkang, ahli Parlimen pembangkang yang bersetuju dengan tujuan matlamat usul tersebut. So you do not surprise Parlimen dengan ambush satu usul, but you prepare the members of Parliament for the day when this usul akan dibentang untuk menentukan ianya lulus. Sama juga di England, di Amerika. Misalan, Presiden Amerika nak bawa satu usul ataupun bil kepada Kongres ataupun Senate.
Dan dia tahu bil dan Senate ni very sensitive. Misalan, Gun Control Act. Gun Control Act ni akan mengawal siapa yang boleh beli, memiliki dan mengguna senjata api. Sebab di Amerika ni, di dalam perlembagaan Amerika, the Bill of Rights, maknanya semua rakyat Amerika berhak memiliki pistol atau senapang. Jadi kes kematian kena tembak tinggi sangat-sangat. And so ada gun lobby yang nak menentukan tidak ada had, tidak ada kontrol. Ada juga yang nak kontrol siapa boleh memiliki pistol dan sebagainya. Jadi dah lama dah mereka cuba tukar undang-undang tapi tak berjaya. Jadi apabila Presiden Amerika nak bentang satu undang-undang untuk mengawal, untuk kontrol, dia terlebih dahulu kena lobby semua ahli Kongres atau Senat dan menentukan yang mendapat sokongan. Itu pun tak dapat, gagal untuk meluluskan undang-undang tersebut. So it's still no guarantee 100%. Tapi itulah cara di negara lain. Dan di Amerika pun, di Malaysia pun, semenjak Mahathir jadi Perdana Menteri dan apabila Syahidan Kasim pengerusi BBC, Backbenchers Club, ini cara mereka buat untuk menentukan. Masa Abdullah Badawi, selepas Mahathir, mereka tidak buat yang sama. Jadi satu rang undang-undang melibatkan, saya tak ingat detail, tapi mungkin yang ahli politik yang sudah lama duduk dalam parlimen mereka ingat. Tapi rang undang-undang ni melibatkan family law, supaya mahkamah undang-undang syariah ni boleh lebih adil kepada perempuan. Banyak kes di merata Malaysia ni di mana laki bini cerai dan bini dizalimi, isteri tidak dijaga, dan apabila pergi mahkamah syariah mereka tidak terima keadilan. They don't receive justice in the mahkamah syariah. Inilah satu kelemahan undang-undang syariah, undang-undang Islam, di mana perempuan dizalimi dan is treated like second class citizen. So undang-undang ni sepatutnya memperbetuli keadaan, tapi Parlimen lulus masa Pak Lah dulu, tapi apabila pergi Senate ditendang balik. So Senate tendang balik bil tu ke Parlimen dan suruh Parlimen bincang semula. Jadi bil tu ditarik. Sebab apabila Senate tolak, banyak ahli Parlimen yang dulu menyokong tidak lagi menyokong. Mereka, sebab apabila mereka menyokong bil tersebut, mereka tidak kaji dengan betul. Apabila Senate tendang, baru mereka tengok betul-betul, kata, ish, betul lah. Sepatutnya undang-undang ni tidak adil dan tidak patut diluluskan. Jadi oleh kerana mereka tahu yang bil ni tidak akan dilulus, iaitu ramai akan tolak, tidak menyokong, maka bil tu ditarik balik, tak jadi. So masa Pak Lah dulu pun benda ni sudah berlaku. Dan sepatutnya bil seperti SOSMAI ni yang sangat-sangat sensitif dan memang 100% ahli Parlimen Pembangkang tidak akan menyokongnya, bermaknanya bergantung hanya kepada ahli Parlimen kerajaan saja, iaitu Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, maka sepatutnya semua ahli Parlimen dikontak terlebih dahulu, iaitu you cuma ada majoriti 1-2 saja. Dengan majoriti 1-2, kalau 3-4 orang tak undi, tak sokong, gagal. Because dia punya majority sangat-sangat tipis. Razor thin majority. So, you tak boleh mengambil risiko, take the risk of membentang satu bil begini sensitif, di mana you tahu dah pembangkang 100% tak sokong, dan you tidak kunci dulu you punya reban ayam. You bagi ayam you terlepas. So, this is your fault. Siapa dia punya tu? Sekarang ni, Perikatan Nasional ada 3 whip. Satunya ialah Azmin Ali, Parti Bersatu. Satu lagi kalau PAS is Nik Muhammad Zawawi. Dan
Barisan UMNO ialah Ahmad Zahid Hamidi. Ini 3 whip. Dan these 3 whip ni, Azmin, Nik Muhammad Zawawi dan Zahid Hamidi, 3 ponteng. Tidak menghadiri parlimen. Padahal kerja tiga orang whip ni, Bersatu PAS dan UMNO BN, kerja mereka ialah untuk melobi ahli parlimen kerajaan dan menentukan mereka akan sokong. Dan sekiranya nampaknya tidak dapat sokongan ataupun ramai, katalah 10 ahli parlimen tak sokong, tidak akan hadir, so bermaknanya 10 undi sudah hilang. So either ada yang tak sokong atau ada yang tidak akan hadir. Kedua-duanya akan menyebabkan bil tu gagal. Dan memang pembangkang akan tolak bil ini. Tak payah tanya dia orang. Dan kalau kita lobby dia orang pun, memang dia orang akan kata tidak akan sokong. Dan juga BBC Chairman, Backbenchers Club Chairman, iaitu Tajuddin Rahman, kerja dia ialah untuk melobi, untuk kontak tiap-tiap ahli parlimen kerajaan dan menentukan, nombor 1, mereka hadir di parlimen, nombor 2, mereka akan sokong bil tersebut. Dan sekiranya feedback dapat, you tidak akan dapat majoriti, sebab ramai dari ahli parlimen kerajaan tidak akan hadir atau tidak akan sokong, maka bil tersebut sepatutnya tarik balik, delay dulu. Don't take the risk satu bil dibentang di parlimen dan ditolak ataupun gagal. So 4 orang ni lah, 3 whip kerajaan dan pengerusi BBC, 4 orang ni gagal menjalankan tugas. Dan tak hadir pun kat parlimen yang whip 3 orang ni, ponteng parlimen. So kegagalan ataupun tidak lulusnya usul SOSMA ni actually kena kita salahkan 4 orang ni. They didn't do their work. Ini bukan kerja Perdana Menteri, ini kerja dia orang, the 3 orang whip dan juga BBC chairman untuk menentukan bil ni tidak ada complication, tidak ada komplikasi, dan tidak akan berlaku bil ni dikalahkan atau tidak dilulus di parlimen. Question is, diorang ni makan gaji buta ke? Tidur ke? Dah lah terima ribu-ribu setiap bulan. Gaji lah, allowance lah, inilah, itulah, macam-macam. Dan dengan kalau kita nak kira 5 tahun parlimen, 3 orang ni, berapa juta mereka akan belanja duit rakyat, our taxpayers money, but they're not doing their job. Dan kerana itu semalam usul SOSMA ni gagal diluluskan, ditolak dengan tidak memperolehi majoriti. The question is, adakah dia orang ni tidur, tak buat kerja, makan gaji buta, ataupun sengaja? Tindakan ini sengaja, it's engineered, it is a plan, ada satu konspirasi untuk nak memberi persepsi atau gambaran yang Perdana Menteri sudah hilang sokongan. Dan Nazri Aziz ada berkata hari ini. Nazri Aziz berkata, dan ini orang lama dalam parlimen dan orang lama dalam parti, jadi apa dia kata tu boleh dianggap sebagai a man of authority lah. Dan Nazri Aziz berkata, ini boleh ditafsir sebagai Ismail Sabri sudah hilang majoriti, hilang sokongan majoriti di dalam parlimen. Maka wajar parlimen dibubar dan balik ke rakyat dan minta mandate baru daripada rakyat untuk bentuk satu kerajaan baru melalui pilihan raya. So bermaknanya parlimen must be dissolved, pilihan raya umum tergempar mesti diadakan, dan there's no more any talk about the MOU. MOU pun sudah tidak wujud. That is the message.
today, beberapa ahli parlimen termasuk Nazri Aziz dan sebagainya, mereka bangkitkan dan nampaknya this is satu move, satu tindakan untuk menjatuhkan Ismail Sabri Yaakob. The question is, di dalam pejabat Ismail Sabri Yaakob tu, sepatutnya ada seorang ataupun satu tim, beberapa orang untuk monitor perkara-perkara sebegini. Why was no one monitoring? Macam mana benda ni boleh di-ambush dengan orang tidak sedar? So whether benda ni is a technical error, human error, ataupun act of sabotage, purposely done to bring down the Prime Minister, tak kisahlah whether it's an accident or on purpose, tapi sepatutnya there is a team or a person to monitor the possibility, dan apabila satu benda sensitif macam ini timbul, they should have been on top of it. They should have known exactly berapa undi kita akan terima, dan mereka sepatutnya mengetahui kalau ada ahli parlimen yang tidak akan hadir, and you have to make sure everyone is in attendance in parliament. Jadi the fact that 31 ahli parlimen kerajaan tidak hadir, dan Najib kata dia tidak hadir sebab perbicaraan mahkamah sedang berjalan. So kalau ada beberapa ahli parlimen yang tidak hadir oleh kerana perkara-perkara tertentu, termasuk Zaid Hamidi, termasuk Najib, termasuk ramailah pemimpin-pemimpin senior di dalam kerajaan dan di dalam parti. This is something to be alarmed. Kita sepatutnya berawas, dan sekira inilah senario yang akan timbul, maka be very careful dan don't proceed with tabling a bill which is very sensitive, which you know is going to get defeated, and which can be interpreted as a vote of no confidence against the Prime Minister. Somebody is either sleeping, or in fact many people are sleeping, or they belong to a conspiracy to sabotage the government and bring down the Prime Minister. Salam sejahtera.